Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa khabar penonton yang berada di luar sana? Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh mubarak ini. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, yang mana Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita setahun hanya sekali. Ramai nampaknya rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang seagama yang tidak sempat menikmati keistimewaan bulan ini. Para penonton yang saya hormati, muslimin muslimat, apabila masuk saja bulan Ramadan, kita terkenangkan beberapa ataupun satu firman Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa ke udara antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barangkali tidak perlu saya terjemahkan ayat ini, saudara-saudari di luar sana dah pun mengetahui maknanya. Tetapi bagaimana dengan persoalan falsafah di sebaliknya? Inilah yang menjadi persoalan dan kadang-kadang tidak dibincangkan ataupun tidak diwacanakan. Saya nak berkongsikan dengan para penonton falsafah mengenai puasa ini sendiri. Baik. Sebelum itu saya terjemahkan ayat Al-Quran yang saya bacakan sebentar tadi. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu, difardukan ke atas kamu berpuasa, sebagaimana yang telah difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Falsafahnya di situ, moga-moga kamu menjadi manusia yang bertakwa. Namun begitu, apa yang saya nak tunjukkan di sini, keistimewaan dan keajaiban yang berlaku dalam ayat ini, khususnya di mana ayat ini ditempatkan, iaitu dalam surah Al-Baqarah. Kalau boleh saya share ataupun saya kongsi sikit mengenai surah Al-Baqarah ini, wahai penonton yang saya hormati sekalian. Ia adalah surah yang pertama diturunkan di Madinah, setelah mana Nabi SAW berhijrah daripada Makkah. Persoalan mengenai surah Al-Baqarah ini rupa-rupanya mengenai keingkaran Bani Israel. Hampir pelbagai, di tempat-tempat mudah kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menonjolkan kedegilan umat Bani Israel. Seperti yang kita lihat bagaimana surah itu dinamakan. Surah Al-Baqarah itu sendiri menjurus kepada satu peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Musa AS. Allah kata, Allah kongsikan kisah yang berlaku kepada kita. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa AS satu ketika pernah mengatakan bahawa, wahai kaumku, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kamu semua menyembelih seekor lembu betina. Lalu pada ketika itu, jawapan kaum yang sangat mengecewakan. Apakah jawapan mereka? Apakah reaksi mereka? Reaksi mereka mengatakan, wahai Musa, adakah kamu nak memperbodoh-bodohkan kami? Kami tidak mencari binatang. Kami hanya mencari siapakah dalang yang membunuh lelaki yang di hujung kota. Ini kisah berlaku berkenaan dengan pembunuhan seorang lelaki. Wahai Musa, kami datang ke rumah kamu untuk mencari keadilan, mencari jawapan kepada persoalan siapakah dalang yang membunuh lelaki tersebut. Tiba-tiba hari ini kamu menitahkan kepada kami, mengarahkan kepada kami mencari seekor lembu betina. Adakah kamu ingin memperbodoh-bodohkan kami? Reflect kepada umat Nabi Muhammad. Sekiranya, katakanlah,
peristiwa itu berlaku ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin bahawa sahabat-sahabat tidak akan mempunyai reaksi ataupun sikap yang sedemikian rupa. Sebaliknya mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itulah keistimewaan, itulah ketaatan yang ada di dalam umat kita, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falsafah ketaatan yang saya nak tunjukkan pada ketika ini ialah bagaimana orang Islam apabila ayat pensyariatan mengenai puasa ini, walaupun tak sebanyak seperti kisah yang disebutkan mengenai Bani Israel, tetapi mudah sahaja umat Islam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa sejak daripada munculnya fajar. Sejak tenggelamnya dari fajar sehingga bermula daripada timbulnya fajar sehinggalah tenggelamnya fajar. Dengan diri kita tidak mengambil sebarang makanan dan minuman. Ini adalah satu cabaran yang Allah Ta'ala arahkan kita lakukan. Walau bagaimanapun tidak seperti umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa, kalau sekiranya, dan saya yakin, apabila arahan ini dikeluarkan kepada mereka, mereka akan mempersoalkan. Sama seperti apa yang berlaku kepada Nabi Musa. Beberapa peristiwa. Okey? Kalau kita lihat di dalam peristiwa yang saya sebutkan sebentar tadi, itu adalah permulaan. Rupa-rupanya pelbagai persoalan yang muncul. Alasan untuk mereka tidak melakukan. Okey, kalau sambungan daripada ayat. Qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Umat mereka bertanya, kan Allah Ta'ala suruh sembelih satu ekor binatang. Jadi mereka bertanya, wahai Musa, binatang apa? Baqarah itu apa nama, lembu itu apa? Lembu apa, jantina dia, warna dia apa, macam mana keadaan dia? Banyak persoalan. Lalu Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita, sharekan kisah ini bagaimana Nabi Musa AS menyatakan bahawa lembu yang diinginkan adalah lembu yang tidak tua dan tidak muda, berada di pertengah-tengahan. Rupa-rupanya ada lagi persoalan. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, kami tak clear lagi ini, kami tak jelas. Boleh tak kau terangkan kepada kami warna lembu yang kamu maksudkan tadi itu? Apakah warnanya? Lalu Nabi Musa AS menjawab, safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Warna dia kuning keemas-emasan, dan apabila dilihat kita akan rasa senang. Macam-macam persoalan yang lekeh-lekeh. Wahai para penuntun yang saya hormati, tidak seperti zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila saya kongsikan dengan para penuntun semua, apabila di tengah-tengah sempit, keadaan yang sempit, berlakunya peperangan Badar, pada ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku, apakah pandangan kamu semua sekiranya kita berperang, sekiranya kita bertempur pada hari ini, kebetulan pula pada hari ini adalah pada hari puasa? Apa kata sahabat? Sahabat-sahabat yang pada ketika itu dengan semangat menjawab, kami bukan Bani Israel. Kami bukan orang-orang Yahudi yang apabila ditanya, dituntut, mereka akan menjawab dengan 1001 persoalan. Kami adalah kaum yang hanya tertegak dengan kematian dan membela agama kami. Ayuh kita teruskan peperangan ini. Alhamdulillah pada peperangan Al-Badar ini menyaksikan satu peristiwa kejayaan yang sangat besar. Inilah falsafah. Inilah falsafah yang saya sebutkan mengenai ketaatan. Falsafah ketaatan yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah. Ingat, dua kisah, dua falsafah, dua cerita yang berbeza tetapi dalam surah yang sama. Iaitu satu pensyariatan mengenai puasa dan satu lagi kisah mengenai bagaimana degilnya Bani Israel. Ironiknya ia diturunkan dalam surah yang sama iaitu surah Al-Baqarah. Para penuntun sekalian, di akhir rancangan kita saya seru sama-sama dengan mengambil iktibar daripada kisah yang saya sebutkan sebentar tadi. Apabila kita masuk saja bulan Ramadan, kita sering berlumba-lumba untuk menghabiskan Al-Quran. Tetapi malangnya sebahagian daripada kita tidak mentadabbur Al-Quran. Ini konsep yang salah dan kita perlu perbaiki. Ayuhlah, di peluang yang ada ini, marilah kita sama-sama
kita belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran dan seterusnya. Apa yang paling penting, kita tadabbur isi kandungannya. Sehingga berjumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak.